Assalamualaikum semua. Jom saya kenalkan pertanian pintar. Okey, di sini saya akan mengenalkan adik kumpulan saya, Syahidah, Nabila, Aini dan Nurul Aisyah. Assalamualaikum semua sihat tak hari ni? Nama saya Syahidah dan hari ni saya nak ajak mari kita pakat belakang belajar mengenai greenhouse molek pokok jadi boh. Okey, jom kita belajar sama-sama. Okeylah, sebelum kita pergi sembang banyak-banyak lagi pasal ni, kita tengok dulu gambar fertigasi dalam greenhouse ni. Okey, dalam kita dapat tengok kan, kebanyakan dalam tanaman dalam greenhouse ni adalah tanaman sayur. Jadi, sesuai lah dengan growers kita. Jadi, kat sini kita boleh juga kita buat fertigasi dalam greenhouse ni. Sebelum kita pergi dengan lebih terperinci, secara umumnya saya nak ceritalah fertigasi ni dia adalah kaedah penanaman yang mana baja dalam bentuk larutan nutrien kita akan salurkan ke dalam polybag melalui saluran pengairan yang dipasang dengan timer. Okey, lepas tu kita pergi pula pada masuk rumah hijau ataupun kita panggil greenhouse lah famousnya. Okey, ia adalah satu bangunan kita buat daripada kaca ataupun plastik yang membolehkan tanaman kita ni lebih terlindung dan terkawal. Jadi kita dah tengok kan mudahnya nak pasang greenhouse untuk fertigasi ke ni kan. Okey, kalau nak tahu kelebihan dia, antaranya dia dapat mengurangkan ancaman serangga perosak daripada luar seperti masalah yang selalu grower kita hadapi iaitu serangan penyakit yang disebabkan oleh serangga perosak inilah. Selain daripada itu, dalam masa yang sama kita dapat mengurangkan kadar pokok rosak kesan daripada cuaca tidak menentu. Jadi dekat sini kita boleh nampaklah greenhouse ni juga dalam masa yang sama membantu growers kita daripada masalah cuaca yang selalu merosakkan pokok. Seterusnya, kita juga dapat mengurangkan tenaga buruh sebabnya greenhouse kita ni banyak guna sistem automatik seperti timer. And last sekali, bila kita guna greenhouse ni, of course lah kan, tanaman kita lebih subur, tanaman lebih berkualiti dan hasil pun lebih banyak. Okey, tapi dalam masa yang sama, kita boleh juga lihat greenhouse ni juga ada kekurangan dia. Yang pertama sekali dari segi kos penyelenggaraan yang tinggi. Selain daripada itu, risiko kegagalan sistem automatik juga mungkin akan berlaku apabila terputusnya sumber elektrik. Oleh sebab itu, fertigasi dalam greenhouse ini terlalu bergantung pada sumber elektrik yang menyebabkan ia memerlukan penjagaan rapi daripada pelbagai aspek. Contohnya, seperti sistem yang digunakan dalam greenhouse mestilah sentiasa diperiksa dan dipantau. Jadi dekat sini secara keseluruhannya kita boleh tengok walaupun fertigasi dalam greenhouse ni ada juga beberapa kekurangan, kelebihannya juga lagi banyak. Sebagai mukadimahnya, korang tahu tak apa itu IoT? IoT ialah singkatan daripada Internet of Things. Dalam bahasa Melayunya, ia dipanggil Internet Pelbagai Benda atau IPB. Bersesuaian dengan konsep Smart Farming, penggunaan sistem berasaskan IoT telah memberi nilai tambah pada kaedah fertigasi. Ia bukan sahaja dapat mengurangkan kos dan penggunaan tenaga kerja, malah dapat mengawal aktiviti pertanian dengan lebih efektif dan efisien. Sistem pemerhatian tanaman fertigasi berasaskan IoT ini dihasilkan bagi menyelesaikan masalah dalam penentuan masalah cuaca seperti cuaca ekstrim terlalu panas dan cuaca hujan yang lebat. Begitu juga dengan banjir. Dengan mempraktikkan sistem IoT ini, kekurangan pekerja bukan menjadi masalah besar untuk petani menguruskan tanaman-tanaman mereka. Sebagai contoh, pam air dapat dikawal oleh sistem IoT. Sistem IoT ini dapat mengawal pam air secara tepat dan cepat. Selain itu, petani boleh membuat pantauan dari hujung jari. Kaedah memantau dan mengawal kebun atau ladang dapat dilakukan melalui laman web dari telefon pintar ataupun komputer. Seterusnya, dapat mengikat baja dengan tepat kerana campuran baja yang dilakukan secara manual. Terdapat juga beberapa kekangan yang dihadapi petani moden pada zaman sekarang, iaitu sebahagian daripada mereka kurang kesedaran dan kurang pengetahuan dalam penggunaan IoT.
Selain itu, terdapat segelintir petani kurang penerimaan teknologi dan bukan selit IT, dan akhir sekali, kekangan yang dihadapi adalah kos infrastruktur dan kos pemasangan yang tinggi. Kat sini saya akan bagi tahu maksud drone. Drone ialah pesawat tanpa juruterbang manusia di dalamnya. Jadi drone ni biasanya dia akan dikawal oleh alat kawalan jauh seperti remote ataupun handphone. Dan drone ni akan dilengkapi dengan sensor, kamera atau muatan lain untuk pemeriksaan dan juga boleh digunakan dalam pertanian. Okey, baiklah. Jadi di sini kita akan bagi tahu bahagian-bahagian drone. Seperti dalam skrin ada motor, propeller adalah kipas, reseptor adalah sensor, kamera, landing gear iaitu tempat landasan mendarat dan nut untuk sambungan kipas. Kelebihan kecekapan dan kurang kos. Jadi drone ni sangat cepat, cekap dan kos yang rendah dalam jangka masa yang panjang. Yang ketiga, keselamatan dan pengurangan risiko. Jadi boleh tengoklah tanaman tu time banjir ataupun time diserang haiwan perosak seperti lembu atau hinzir. So boleh tengok dulu melalui drone dan boleh mengambil tindakan susulan. Yang keempat, kepelbagaian. Jadi drone ada banyak jenis, saiz dan aplikasi. So boleh pilih drone apa yang bersesuaian dengan tanaman. Jadi di mana ada kelebihan, di situ ada kekurangannya. So kekurangannya adalah masa penerbangan yang terhad. Kerana drone ni kita menggunakan bateri. Jadi bateri mempunyai hayat yang rendah. Yang kedua adalah had muatan. Jadi had muatan dia terhad dan kapasiti dia pun terhad. Dia boleh bawa ada beberapa kilo sahaja. Dan yang ketiga adalah kebimbangan privasi dan keselamatan. Jadi mungkin masa kita terbangkan drone tu tanpa sengaja kita tangkap gambar di ruang awam dan peribadi. Yang keempat adalah sukatan kawal selia. Kalau nak ada drone, kena ada lesen. Jadi dia ada peraturan khas dia. Apa itu AI? AI ialah Artificial Intelligence atau dalam bahasa Melajunya ialah kecerdasan buatan. AI ialah kemampuan komputer atau robot yang dikendalikan oleh komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia dengan kecerdasannya. Ia juga merupakan salah satu cabang sains dalam menjadikan sesuatu benda mempunyai kepintaran seperti manusia. Antara cabang penting dalam AI ialah pembelajaran mesin atau machine learning, iaitu keupayaan mesin yang mampu belajar untuk menjadi pintar. Ketepatan juga dapat ditingkatkan dengan menggunakan robot AI. Ianya juga dapat menjimatkan kos dari segi input pertanian. Kadar penggunaan racun dan baja dapat dioptimumkan dan kos dapat dikurangkan. Antara kekurangannya ialah ianya memerlukan kos yang tinggi bagi menggunakan robot AI di ladang. Dan disebabkan oleh penggunaan teknologi robot AI yang masih baru di Malaysia, ianya mengalami masalah kekurangan tenaga kerja yang mahir untuk mengendalikan robot AI. Jadi sebagai kesimpulan, Growers dapat meningkatkan kesedaran tentang smart farming dan dapat membantu dalam menambah ilmu pengetahuan dalam teknologi terkini selaras dengan polisi kerajaan yang mahu Growers ke arah IR 4.0. Terima kasih kerana menonton. Bye-bye.